Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi ini kita dapat berada di rumah Allah, berada dalam program daurah Al-Quran, daurah tafsir, dan berada dalam satu majlis ilmu. Jadi pagi ini kita masih lagi nak bincang berkenaan dengan adab-adab guru, adab-adab seorang guru dan juga penuntut Al-Quran. Jadi sebelum ni kita telah bincangkan beberapa adab, iaitu ikhlas, tidak mengharap balasan yang segera, tidak iri hati, bersikap berakhlak baik, lemah lembut. Jadi pagi ni kita nak sambung adab yang seterusnya, iaitu sentiasa menasihati. Ini adab yang seterusnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab ini. Jadi adab ni kan, sebelum kita bincang berkenaan dengan sentiasa menasihati ni, adab-adab ni bermaksud mungkin kita orang Melayu lah, kurang menghayati makna adab. Sebab kita pinjam perkataan adab tu daripada Arab. Arab guna adab, kita pun guna adab. Jadi bila tanya apakah itu adab, adab adalah adab. Biasa gitulah. Jadi untuk lebih memahami, mendalami, kita perlu lihat makna adab yang asal daripada penggunaan Arab. Jadi adab ni orang Arab maksudkan, asal penggunaannya ialah ad-da'watu ila ta'am, seruan, jemputan kepada makanan. Jemputan kepada makanan kita panggil sebagai jamuan, hidangan. Hidangan itu maksud adab. Itu maksud adab. Sebab tu dalam hadis sebelum ni ada satu hadis menyebutkan Al-Quran adalah ma'dubatullah. Al-Quran adalah ma'dubah. Ma'dubah ni asal daripada perkataan adab. Tapi di situ dengan maksud hidangan, jamuan Allah kepada hamba-hambanya. Sebab apa? Sebab adab asal maknanya ialah jemputan kepada makanan, jemputan kepada jamuan, hidangan. Cuma kemudiannya perkataan adab diperluaskan penggunaannya kepada yad'un nas ad-da'wat, yad'un nas ila al-mahamid aw at-tahalli bil khalqil fadil. Maknanya mengajak manusia kepada perkara-perkara yang terpuji ataupun menghiaskan diri dengan sifat atau dengan akhlak yang mulia. Itulah yang kita maksudkan dengan adab-adab yang kita bincangkan di sini. Dengan maksud mengajak manusia kepada sifat-sifat yang mulia, mengajak manusia supaya menghiaskan diri dengan dengan akhlak yang baik. Jadi salah satu adab seorang guru ialah dia hendaklah
bersifat suka menasihati. Suka menasihati. Sebab apa? Sebab nasihat ni merupakan satu perkara yang sangat-sangat diperlukan oleh manusia umumnya. Oleh manusia umumnya. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan berulang-ulang kali. Wa dzakir, dzakir bukan sekali, berkali-kali, berulang kali, menjadi rutin. Sebab tu dalam agama kita ada rutin nasihat yang kita panggil khutbah Jumaat secara mingguan. Jadi Allah Ta'ala kata, "Zakir fa inna dzikra", sesungguhnya nasihat bermanfaat lil mu'minin, kepada orang yang beriman. Kepada orang yang beriman. Jadi guru dia hendaklah sentiasa suka memberikan nasihat kepada pelajar-pelajarnya. Apatah lagi pelajar-pelajar ni mungkin sekarang ni kita sebagai pelajar-pelajar, kita tidak memahami apa yang disebutkan di sini, tapi mungkin suatu hari nanti kita akan jadi guru, maka kita bolehlah mengamalkan, kita boleh mempraktikkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi nasihat kepada murid adalah satu perkara yang sangat-sangat diperlukan. Sebab murid-murid ni, pelajar-pelajar ni umumnya orang muda, orang muda yang mentah, tidak mengetahui banyak benda, dan tidak mengikat, tidak ada perkara yang mengikat diri dia. Dia bebas. Dia bebas dari segi masa pun, dia banyak masa. Dia banyak masa, tidak terikat. Jadi bila manusia ni tidak terikat, tidak seperti orang dewasa, terikat dengan keluarga, isteri, anak-anak, banyak komitmen dengan pekerjaannya. Sekurang menyebabkan kalau orang dewasa saat ni, bila dia ada komitmen, maka dengan sendirinya dia dapat mendisiplinkan dirinya. Berbeza dengan anak-anak muda, remaja-remaja ni, dia kalau tidak ada pengikat, tidak ada orang yang mengawalnya, maka dia mudah untuk terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak baik. Jadi sebab tu kena ada pembimbing dan kena ada nasihat yang mengikat diri dia, yang mengikat seorang pelajar supaya sentiasa berada di atas landasan yang betul dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu Al-Quran ini. Jadi itu fungsinya. Jadi sebab tu kena sentiasa nasihat, kena sentiasa memberikan nasihat. Guru kena alert, cakna kepada situasi pelajar. Dia tengok pelajar, dia tengok murid dia, dia tahu di mana dia perlu memberikan nasihat, perlu memberikan teguran, walaupun dalam keadaan yang paling biasa. Sebagai contoh dalam kelas, kita kata kedudukan dalam kelas. Dari segi kehadiran itu sudah satu perkara yang sudah maklum. Kehadiran pelajar adalah wajib, sebagai contoh. Itu perkara yang sudah maklum, wajib. Tidak ada kelonggaran untuk tidur dan seumpamanya selepas subuh dan pada waktu-waktu lain di dalam kelas. Kedudukan sebagai contoh, kedudukan dalam kelas, dia perlu perlu tampil ke depan. Tidak bukan perlu menyembunyikan diri jauh-jauh di belakang, tundukkan kepala dan seumpamanya. Jadi ini nasihat yang sebenarnya akan membentuk pelajar tu, walaupun benda ni kecil, tapi sebenarnya dia akan membentuk jati diri pelajar tu. Dia akan membentuk jati diri pelajar. Kalau pelajar itu dibiarkan sesuka hati, ikut kehendak dia dengan bebas, rambut dia macam mana, dia nak buat fashion dia, sesuka hati dia, pakaiannya dia nak pakai pakaian yang macam mana, dia akan melahirkan seorang yang tidak ada disiplin, tidak boleh kawal diri, tak tahu nak meletakkan diri dalam keadaan yang betul bila dia habis belajar. Jadi sebab tu dia kena ada nasihat, dia kena ada bimbingan daripada seorang
Guru tu pula hendaklah orang yang telah melalui pengalaman yang sama semasa mudanya. Semasa mudanya. Kalau dia tidak ada pengalaman-pengalaman tersebut, tidak pernah dibimbing, tidak pernah dinasihatkan, maknanya dia tidak qualified, orang panggil. Tidak ada kelayakan yang sebenarnya, maka hakikatnya dia tidak boleh menyampaikan nasihat yang betul kepada pelajar-pelajarnya. Jadi guru kena, orang panggil cakna, alert dengan segala perkara yang berkait dengan pelajarnya, dengan rambutnya, dengan pakaiannya, dengan pertuturannya, dengan kedudukannya di dalam kelas dan segala perkara, dengan kesungguhannya dalam pelajaran. Jadi sebab tu kena ada kena ada nasihat. Kalau tidak, pelajar itu tidak akan terkawal. Bila bebas, dengan sendirinya pelajar itu merosakkan dirinya, membunuh dirinya sebelum dia meninggal dunia. Dia mati sebelum mati. Kata Hamka, mati sebelum mati. Mati sebelum mati, yakni menjadi seseorang yang tidak ada function, tidak ada fungsi dalam masyarakat. Tidak ada fungsi dalam masyarakat. Sebab apa? Salah satu puncanya sebab tidak ada nasihat yang betul semasa menuntut ilmu. Jadi pelajar dia tidak boleh terbiak, terkontang-kanting, banyak masa, bebas, banyak masa. Perlu diisi dengan program-program yang sesuai. Program-program kelas-kelas pengajian dan seumpamanya. Jadi di sini Imam Nawawi rahimahullah bawakan satu hadis. Katanya dia hendaklah bersungguh-sungguh memberi nasihat, yakni dia guru. Hendaklah bersungguh-sungguh memberi nasihat kepada mereka, yakni murid-muridnya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-din an-nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Agama itu adalah nasihat, yakni nasihat kepada Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin daripada kalangan muslimin dan orang awam di kalangan mereka. Orang awam di kalangan mereka. Ikhlas atau kita kata nasihat kepada Allah ialah ikhlas dalam melakukan sesuatu, bersungguh-sungguh dan memberikan tumpuan terhadapnya dengan sesempurna mungkin, tidak cuai, tidak khianat dan tidak mengabaikan. Itu maksud nasihat kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, yakni kita ikhlas dalam melaksanakan tugasan kita. Kita berikan tumpuan sepenuhnya dan kita bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan, untuk menunaikan tanggungjawab kita dengan sesempurna mungkin. Maknanya kalau seorang guru dengan pelajar dia, yakni dia kena ikhlas, kena berikan tumpuan sepenuhnya dan kena tunaikan tanggungjawab dia kepada pelajarnya dengan sebaik-baiknya. Antara bentuk nasihat kepada Allah Ta'ala dan kitabnya ialah memuliakan pembaca dan penuntut ilmu Al-Quran. Memuliakan pembaca dan penuntut ilmu Al-Quran. Ini sifat, sepatutnya menjadi sifat seorang guru. Guru yang baik, guru yang ikhlas, dia suka tengok pelajar-pelajar dia, gembira. Dia lihat pelajar-pelajar dia dengan satu pandangan yang sama. Tidak melihat latar belakang keluarga, latar belakang tahap IQ, tidak menyebabkan penglihatannya, pandangannya terhadap pelajarnya berbeza. Tidak. Dia tengok mata pelajar, adik-adik, remaja-remaja yang ceria, yang kosong, yang mentah ni, dia gembira. Sepatutnya perkara-perkara luaran yang berkait dengan pelajar itu tidak menyebabkan
dia rasa benci. Dia ni pelajar yang apa ni, yang pelajar-pelajar ni macam-macam lah, okay. Ada daripada latar belakang yang baik, daripada keluarga yang baik, ada juga daripada latar belakang yang kurang baik, yang orang Kelantan kata darat ulu, okay. Ada juga, okay. Jadi sepatutnya perkara-perkara seumpama itu tidak menyekat pandangan guru daripada melihatnya dengan pandangan yang mulia, yang baik. Sebab ini pelajar yang perlu, sangat-sangat perlukan kepada guru untuk membimbingnya. Lepas tu membimbingnya kepada kebaikan, menyantuninya, berbuat baik kepadanya tanpa mengira siapa sahaja pelajar tersebut, membantunya dalam pelajaran semampu yang boleh, Pelajar-pelajar ni dia ada kepelbagaian dari segi kemampuan memahami sesuatu ilmu yang diajarkan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi yang lambat, yang perlahan memerlukan kepada kita kata perhatian yang lebih. Dari segi kita memberikan soalan, pertanyaan kepadanya, berikan latihan kepadanya, berikan keyakinan kepadanya untuk berada dengan orang-orang lain dalam kelas. Bukan hanya berikan tumpuan kepada pelajar-pelajar yang yang bijak, yang pintar, menyebabkan pelajar-pelajar yang lemah ni setiap hari dia semakin rasa tak ada keyakinan, semakin lemah, semakin luntur keyakinannya disebabkan tidak mendapat perhatian yang sewajarnya daripada seorang guru. Jadi sebab tu seorang guru dia kena ada satu pandangan yang sama, yang adil terhadap kesemua pelajar. Tidak boleh pilih kasih. Pilih kasih adalah kezaliman yang sangat besar yang dilakukan oleh mana-mana guru. Saya pernah tengok situasi yang agak teruk dalam bab pilih kasih ni, tapi tidak di tempat kita lah. Di luar negara. Di luar negara ada pelajar-pelajar, ada setengah-setengah guru ni, okay. Dia sayang kepada pelajar ni semata-mata kepada paras rupa dia. Dia ni handsome, okay. Maka dia berikan tumpuan yang lebih. Dia panggil pun dengan panggilan yang baik. Pelajar-pelajar yang gemuk diberikan gelaran-gelaran yang yang buruk, gorila dan seumpamanya. Gorila number 1, number 2. Ada benda-benda seumpama ni. Ini adalah satu penyakit yang sangat-sangat perlu dihindari oleh seorang guru. Mungkin kita belum bergelar seorang guru, tapi suatu masa nanti kita akan jadi seorang guru. Jadi kena ingat pesanan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini. Menarik hati pelajar dan berlapang dada untuk mengajarnya dengan lemah lembut serta mendorongnya belajar. Maknanya guru kena banyak skill. Kena tahu apakah kaedah yang sesuai dengan pelajar ni. Ada pelajar yang suka kalau kita kalau kita pergi dekat dia, okay. Kalau kita tanya dia, kalau kita berdiri dalam kelas, okay. Kalau kita berdiri dalam kelas memberikan pengajaran, macam-macam kita kena kuasai setiap pelajar tu dengan betul, dan kita boleh gunakan skill yang tepat supaya pelajar tidak boring dan seumpamanya. Guru tidak boleh merungut kecuali kalau dia telah usaha dengan sebaik mungkin. Tapi kalau dia belum berusaha sebaik mungkin, okay, dia hanya mengajar sambil lewa sahaja, kemudian dia merungut, pelajar-pelajar tidak berikan tumpuan kepadanya, mengantuk, tidur dan seumpamanya dalam kelas. Tapi pengajarannya hanya satu hala, hanya baca, tanpa ada soal jawab, tanpa ada eye contact, hubungan mata dengan pelajar dan seumpamanya. Maka
itu perkara yang sepatutnya diperbetulkan. Lepas tu seorang guru hendaklah mengasihi pelajar dan mengambil berat terhadap maslahatnya, sama seperti dia mengambil berat terhadap diri dan anaknya. Guru itu perlu menjalankan peranan seperti dia mendidik anaknya dari sudut berlemah lembut, bersabar dengan kekasaran dan adab yang tidak baik, serta tidak mengherdiknya disebabkan sikap kurang adab yang terjadi pada beberapa keadaan, kerana manusia sentiasa terdedah kepada kekurangan, terutamanya ketika masih muda. Ini perkara yang biasa saja. Kanak-kanak, remaja, dia banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan kesalahan. Tapi kita tidak boleh jadi guru sepatutnya hendaklah sentiasa bersikap pemaaf. Tidak membuat keputusan, tidak membuat penilaian terhadap pelajarnya dengan pengalaman yang dia lalui dengan pelajar tersebut semasa belajar dulu. Semasa belajar dulu. Biasalah, semasa belajar ni proses untuk pembentukan jati diri. Jadi banyak benda yang salah, yang tidak betul, yang mungkin dilakukan oleh para pelajar. Jadi guru tidak boleh apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh pelajar dalam keadaan dia jahil, dalam keadaan dia mentah, dibawa sampai ke bila-bila. Bila orang tanya pada guru tersebut, macam mana dia ni? Dia ni dulu sebut lagi. Dulu dia ni mencuri sebagai contoh. Mencuri di asrama. Dulu gini padahal dia besar. Dia sudah sudah melanjutkan pengajian ke tempat-tempat yang lain sebagai contoh. Jadi kalau kalau kita tidak ada sifat pemaaf, kita akan menjadi seorang yang mudah berdendam, sebab kita berhadapan dengan ramai orang, pelajar-pelajar terutamanya yang kadang-kadang menimbulkan menyebabkan kita ni susah berhadapan dengan ragam pelajar ni. Jadi kita kena ada sifat pemaaf, tidak berdendam dan tidak simpan di dalam hati perkara tersebut. Ini perkara biasa sahaja, seperti mana kita dengan anak kita. Guru juga hendaklah suka akan kebaikan yang pelajarnya perolehi, sebagaimana dia suka apabila kebaikan itu diperolehnya sendiri, dan membenci kekurangan menimpa pelajarnya, sebagaimana dia membenci kekurangan itu terkena pada dirinya. Ini kita boleh tengok satu contoh dalam dunia pendidikan. Dia berlaku benda ni di mana-mana sahajalah. Boleh berlaku di mana-mana sahaja. Mungkin dalam satu-satu subjek apa yang diajarkan kepada seseorang guru kurang berkesan. Pengajaran tersebut kepada para pelajar menyebabkan pelajar kurang memahami subjek tersebut. Jadi untuk mengatasi masalah kurang faham, pelajar ambil kelas yang berasingan luar sekolah tersebut, luar, sama ada di tuition ke apa semua, ataupun dengan guru-guru yang lain, dan akibatnya dia lebih faham apa yang yang dia pelajari daripada tempat luar, tuition dan seumpamanya, memudahkannya untuk faham. Boleh jadi teknik yang diperkenalkan di tempat tersebut adalah teknik yang lebih berkesan, lebih terkini atau seumpamanya, menyebabkan apa yang diajarkan oleh guru tersebut sukar difahami. Bila dipelajari dengan pihak lain, dengan guru lain, mudah difahami dan difahami dengan betul, dengan kukuh. Jadi walaupun kefahaman tersebut tidaklah daripada guru tersebut, daripada kita sebagai contoh, saya sebagai contoh, tapi saya sepatutnya kena gembira melihat kebaikan yang diperoleh oleh pelajar tersebut, kefahaman yang diperoleh oleh pelajar tersebut, sebab tujuan kita mengajar
Nak suruh dia faham. Nak suruh dia faham. Jadi ada kelemahan-kelemahan tertentu pada kita, pada kita menyebabkan pelajar tidak dapat faham apa yang kita sampaikan. Bila pelajar berguru dengan orang lain, dia dapat faham dia tu. Jadi walaupun dia dapat daripada orang lain, tapi kita sebagai salah seorang gurunya, kita kena gembira. Tidak boleh iri hati, tidak boleh memperburukkan orang yang memahamkan pelajar kita tersebut. Kita kena terbuka, berlapang dada, ikhlas. Begitu juga guru hendaklah tidak suka jika kekurangan menimpa pelajarnya. Masalah yang paling besar menimpa pelajar ialah tidak faham, tidak dapat menguasai, tidak dapat menguasai ilmu yang diajarkan. Tidak dapat menguasai ilmu yang diajarkan. Sebab tu kita tengok ramai kan, walaupun sudah habis belajar, orang panggil graduat, lulusan, khirij. Dari segi apa ni? Dari segi proses pembelajaran daripada apa ni, peringkat awal sehinggalah peringkat akhir, dia telah lalui. Tetapi hakikatnya bila dia keluar daripada pusat pengajian tertentu, dia tidak dapat melakukan, tidak dapat mengajarkan apa yang diajarkan kepadanya, tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai, tidak dapat berbakti kepada masyarakat sebab tidak menguasai ilmu yang dipelajari dulu. Jadi boleh banyak faktor yang menyebabkan pelajar itu tidak menguasai, sama ada faktor dirinya sendiri ataupun faktor daripada pihak guru. Jadi itu satu kekurangan, itu satu perkara yang sangat-sangat satu musibah lah, yang sangat-sangat perlu dielakkan, yang mana pihak guru perlu memikirkanlah dengan mencari inisiatif, perlu sentiasa melakukan semok diri. Sentiasa melakukan semok diri. Boleh jadi kita ni sudah banyak ilmu, tetapi kenapa pelajar kita tidak jadi ilmuwan seperti kita? Jadi kita kena lihat dari keseluruhan aspek. Dari segi kaedah pengajaran, dari segi suasana pembelajaran, banyak perkara yang kita perlu ambil perhatian. Kita perlu sentiasa semok diri. Sebagaimana kita nak pelajar-pelajar kita sentiasa pertingkatkan usaha, kita juga sebagai guru perlu tingkatkan usaha. Perlu masuk kursus dan seumpamanya untuk menambah baik kaedah pengajaran dan pembelajaran. Mengajar dalam kelas tidak sama dengan mengajar dalam kuliah ceramah umum. Seumpama ni, mengajar dalam kelas tidak sama dengan memberikan ceramah umum. Jadi Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah apabila dia suka agar sesuatu kebaikan diperolehi oleh saudaranya sebagaimana dia suka apabila kebaikan itu diperolehi olehnya. Sebagaimana guru memahami sesuatu ilmu, sesuatu subjek, maka guru juga hendaklah gembira suka ilmu tersebut difahami oleh pelajar-pelajarnya. Saya masih ingat kata-kata yang sangat hebatlah daripada seorang guru. Waktu tu saya darjah 1. Darjah 1 ni kita kosong lagi minda kita ni, tak pedulikan apa-apa. Yalah, kita belajar pun kita tak ingat apa pencapaian kita sewaktu darjah 1. Ada seorang guru saya ingat sampai ini ucapan, kata-kata dia tu. Dia kata kalau boleh, ini nak menggambarkan betapa cintanya seorang guru kepada pelajar dia, betapa sayangnya seorang guru kepada pelajar dia, dan betapa guru itu bercita-cita supaya pelajar dia dapat seperti mana dia dapat. Dia kata, kalau saya boleh bagi otak saya kepada awak, saya nak kerak.
Nak belah pada saya, nak bahagi. Sikit sahaja otak ni. Otak saya ni saya nak bahagikan pada semua ni. Sikit sahaja. Oh, saya ketika tu masih tak pernah kita rasa kita pedulikan pada kata-kata yang hebat ni. Tapi bila benda tu keluar daripada mulut seorang guru, saya ingat siapa ini. Yang lain kita tak ingat. Pengajarannya yang apa ni, yang biasa dalam kelas kita tak ingat sangat. Tapi kata-kata dia tu kita ingat. Siapalah hari ni. Guru tu pun kita tak ingat dah. Apa nama dia? Nama guru tu kita tak ingat sangat. Tapi kata-kata dia tu kita ingat. Kita ingat. Kadang-kadang saya ingat ini guru yang mengajar dunia sebenarnya. Guru dalam bidang akademik. Guru sains kita betapa bersungguh-sungguhnya dia mengajar, menangis, menangis. Bila pelajar ni tidak berikan tumpuan sepatutnya. Kadang-kadang semasa memberikan nasihat, memberikan motivasi, dia tu menangis. Bersungguh sangat nak pelajar-pelajar ni menguasai ilmu. Itu dalam bidang dunia sains. Itu dalam bidang sains. Tidak dalam bidang agama. Jadi sepatutnya dalam bidang agama lebih lagi daripada tu. Lebih lagi daripada tu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, akramun nasi alayya jalisi alladhi yatakhatta an-nasa hatta yajlisa ilayya law istata'tu an la yaqa' adh-dhubabu ala wajhi la fa'alt wa fi riwayatin inna adh-dhubab la yaqa' alayhi fayu'dhini. Semulia-mulia manusia di sisiku ialah rakan semajlisku yang melintasi orang lalu duduk di hadapanku. Jika aku mampu untuk menghalang lalat daripada hinggap ke wajahnya, nescaya akan kulakukan. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya lalat yang hinggap padanya benar-benar menyakitiku. Tak apalah. Lepas tu adab yang seterusnya bersopan santun dan merendah diri. Merendah diri. Ini satu perkara yang menjadi cabaran juga pada guru. Menjadi cabaran juga pada guru. Guru yang baik, guru yang boleh walaupun dia seorang ilmuwan yang hebat, tapi dia boleh mengajar sesuai dengan keadaan murid. Dia boleh mengajar sesuai dengan keadaan murid. Bukan bermakna bila dia sudah berada pada tahap yang tinggi, dia meletakkan syarat-syarat tertentu. Dia kalau nak mengajar, dia hanya boleh mengajar level ini sahaja. Level ini saja. Kalau itu dalam sistem tidak mengapa, cuma kalau dia menetapkan seumpama itu sepatutnya tidak. Jadi seorang guru hendaklah tidak membangga diri di hadapan para pelajarnya, bahkan menyantuni dan merendah diri di hadapan mereka. Merendah diri di hadapan mereka. Walaupun pelajar-pelajar tersebut pelajar-pelajar tahun pertama, kanak-kanak kecil. Terdapat banyak kebaikan pada sikap rendah diri terhadap orang lain. Maka bagaimana pula dengan mereka yang diibaratkan seperti anak-anaknya sendiri. Tambahan pula mereka sentiasa menyibukkan diri dengan Al-Quran dan memperoleh keistimewaan menuntut ilmu, dan sentiasa dapat berjumpa dengan gurunya. Terdapat sebuah hadis Nabi SAW menyatakan bahawa baginda bersabda, linu liman tu'allimun wa liman tata'allamuna min. Bersopan santunlah terhadap orang yang kamu ajar dan orang yang kamu belajar daripadanya. Jadi sebagaimana kita menuntut pelajar untuk bersopan dengan guru, guru juga perlu bersopan dengan pelajarnya. Guru juga perlu bersopan dengan pelajarnya, perlu menjaga lisannya, menjaga tangannya dengan pelajarnya. Tidak mencela pelajar, tidak menggunakan perkataan-perkataan yang tidak wajar dalam kelas, bodoh dan seumpamanya. Tidak sepatutnya dilontarkan kepada pelajar-pelajar. Dan tidak mengambil kesempatan terhadap pelajar-pelajar. Ini satu adab,
sikap guru dengan pelajar bila apa ni bila pelajar tu kanak-kanak remaja yang tidak tahu apa-apa, itu bukan satu apa ni kita kata satu lesen kepada guru untuk mengambil kesempatan terhadap pelajar. Banyak bentuk ambil kesempatan terhadap pelajar. Sebagai contoh, dalam apa ni, kalau dalam kelas tahfiz sebagai contoh, kalau dalam kelas tahfiz sebagai contoh, ada satu kebiasaan, tidak semua, di tidak semua tempat, ada segelintir sahaja, ada satu kebiasaan, guru suka pelajar-pelajar dia khidmat kepadanya, sehingga masa yang diperuntukkan kepada pelajar untuk belajar habis kerana khidmat pada guru. Antara contoh khidmatnya ialah masaj, urut guru. Jadi ada setengah pelajar yang malah, yang teringat, dia sukalah, dia suka. Guru pula apa ni, hanyut menyebabkan semakannya terhadap pelajar lain yang baca di hadapannya tidak berjalan dengan baik. Pelajarnya hak berada di depannya lakar, daripada muka surat 1 tu muka surat 10, disebabkan guru hanyut tertidur. Pelajar yang malas tadi khidmat sungguh-sungguh masaj guru. Ada juga pelajar yang nak belajar, yang bila gurunya suruh suruh huruf apa semua, jadi dia pun sangat-sangat tak selesa. Jadi itu satu bentuk kita kata perkara yang tidak sepatutnya berlaku, sebab kita telah merampas haknya. Kita telah merampas hak pelajar tadi untuk belajar dengan baik, walaupun ia sudah menjadi kebiasaan di luar negara apa semua. Ada alat-alat tertentu untuk masaj guru, disediakan dalam kelas, disediakan alat-alat tertentu dalam kelas untuk masaj. Ini satu bentuk, walaupun diamalkan oleh ramai guru di luar-luar, tapi kita sebagai guru yang baik, kita tidak boleh bawa budaya yang tidak sihat ini ke dalam kelas. Lepas tu membimbing ke arah kebaikan. Pelajar perlu dididik secara berperingkat dengan adab yang tinggi. Peringkat dalam pendidikan, pelajar perlu disusun mengikut tahap kemampuan masing-masing. Kalau di tempat kita ada tahun 1, tahun 2 sampailah tahun 8, sesuai dengan tahap dia. Tingkah laku yang diredai dan latihan diri pada perkara-perkara kecil dan tersembunyi. Guru juga perlu membiasakannya dengan memelihara segenap perkara batin dan zahir, mendorongnya melalui ucapan dan perbuatan secara berulang kali supaya ikhlas, bersikap benar, niat yang baik, serta selalu menyedari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Guru hendaklah memberitahunya bahawa perkara ini akan membuka pintu-pintu pengetahuan, melapangkan dada, memancarkan benih-benih hikmat dan kelembutan dalam hati, diberkati oleh Allah pada ilmu dan keadaan diri, serta diberikan petunjuk dalam segala perbuatan dan ucapannya. Lepas tu mengajar sebagai satu kewajipan. Mengajar para pelajar adalah fardu kifayah. Jika tiada orang yang layak mengajar melainkan seorang, maka dia wajib mengajar. Jika ada suatu kumpulan manusia yang mempunyai seorang yang layak mengajar, namun semuanya enggan mengajar, maka mereka semua berdosa. Jika salah seorang mereka mengajar, maka gugurlah dosa daripada yang lain. Jika salah seorang mereka diminta untuk mengajar lalu dia menolak, maka pendapat yang azhar daripada dua pandangan ialah dia tidak berdosa, namun tindakannya itu adalah makruh sekiranya dia tidak mempunyai sebarang keuzuran. Lepas tu yang seterusnya, bersungguh-sungguh dan fokus. Bersungguh-sungguh dan fokus. Guru digalakkan agar bersungguh-sungguh mengajar para pelajar
dengan melebihkannya berbanding maslahat dirinya di dunia dan di dunia yang tidak mendesak. Ini kita tengok kesungguhan sesetengah guru, sebahagian guru dalam mendidik. Kadang-kadang masanya keseluruhannya diperuntukkan untuk pelajarnya. Pelajarnya, terutamanya kalau kita tengok guru-guru yang guru-guru tahfiz yang mengajar syahadah, yang buat syahadah dan seumpamanya, siang malam masanya diperuntukkan untuk pelajar-pelajarnya. Kalau tidak guru syahadah sekalipun, guru tahfiz yang lain-lain, mereka untuk memastikan pelajarnya dapat menghafal dengan baik, mereka mengawasi pelajar-pelajarnya setiap masa. Dari segi masanya, waktu pejabat guru tu bermula sebelum subuh. Sebelum subuh, pukul 5 tu, pukul 5 dia sudah tamrin, kita kata. Sapalah sarapan. Lepas subuh sarapan, lepas tu sambung balik sampai tengah hari. Lepas tu sambung pula lepas zuhur sampai asar. Asar rehat sekejap, malam pula. Jadi satu hari tu kalau orang lain kerja 8 jam, guru tahfiz ni kalau kita perhati banyak, sepenuh seharian masanya diperuntukkan untuk pelajarnya. Lepas tu cuti seminggu, sehari saja. Lepas tu Ramadan, orang lain semua dah cuti. Dia hanya cuti seminggu, 2 minggu sahaja. Ada contohlah kita kata kesungguhan untuk melahirkan seorang penghafal Al-Quran. Ini mesti ada pada guru dan juga pelajar. Ketika mula duduk untuk mendengar bacaan Al-Quran mereka, dia hendaklah mengosongkan hati daripada segala hal yang menyibukkan dirinya yang jumlahnya banyak serta dimaklumi, yakni benda-benda luaran. Selain pada masalah-masalah luaran, dia hendaklah tinggalkan di luar, di rumah, tidak bawa masuk ke dalam kelas sehingga menjejaskan pengajarannya. Kesungguhan ni sebenarnya banyak. Kesungguhan bersungguh-sungguh ni banyak sudut sebenarnya, dan banyak pihak. Bukan satu pihak sahaja, bukan semata-mata seorang guru dan pelajarnya. Dia banyak sudut. Jika kita melihat dari segi sebuah pusat pengajian, dia kena ada kesungguhan yang menyeluruh. Bukannya kesungguhan dari segi membaca, mengajar semata-mata. Bukan kesungguhan dari segi mengajar dan membaca semata-mata. Keseluruhan, semua sudut untuk melahirkan graduan-graduan pelajar-pelajar yang baik. InsyaAllah ini insyaAllah kita akan bincang dalam kelas yang seterusnya. Bersungguh-sungguh adil mendengar, tidak memperlekeh ilmu dan menyediakan tempat yang selesa, ni insyaAllah kita akan bincang esoklah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.